Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini adalah hari Jumaat, hari penghujung kepada minggu ni. Patutnya Abang pakai baju Melayu tapi Abang lupa nak gosok baju. Pakai t-shirt je lah. Jadi hari ini Abang nak sampaikan lagi 4 cerita kalau tak silap Abang, ataupun 3 cerita, tapi yang penting lebih daripada 30 minit. Sebabnya ini adalah penutup dalam minggu ni. Ada 2 hari lagi nanti tak ada cerita. Moga-moga cerita yang Abang sampaikan tidaklah menjemukan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan umur yang diberkati. Dan membacakan Al-Fatihah untuk diri kita sendiri dan untuk seluruh umat manusia. Semoga aman bahagia dalam rahmat Allah. Amin. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini disampaikan oleh seseorang, tapi Abang gunakan nama nickname dia, namanya adalah Linda. Ini adalah pengalaman dia dan kawan-kawannya sewaktu belajar dekat satu universiti di Melaka. Sekali lagi datang daripada Melaka ceritanya. Abang orang Melaka, jadi bila tengok cerita ni, baca, Abang tahulah mana lokasinya. Dia belajar dekat universiti yang terletak di tengah-tengah bandar Melaka. Memang tak boleh nak tipu. Di tengah-tengah bandar Melaka. Tapi yang penting Abang tak beritahu nama dia. Dia kata duduk kat situ, memang belajar kat situ memang seronok. Cumanya sewaktu dia dengan kawan-kawan dia menyewa dekat satu apartmen yang terletak di tengah-tengah bandar Melaka, sebab universiti dia tengah bandar, sebab itu dia menyewa dekat situ, berlaku 3 cerita peristiwa yang dia dan kawan-kawan dia alami dan memang cukup menakutkan. Cerita yang pertama, sewaktu mereka semua masuk dekat dalam rumah tu, sebelum tu lah, rumah tu ada 4 bilik. Jadi, ada 5 bilik. Jadi satu bilik ada 2 orang. Dalam satu rumah ada 10 orang. Bilik air pula terletak di tengah-tengah di antara bilik 2 bilik ke depan dan 3 bilik ke belakang. Belakang sekali dapur lah ni. Yang ceritanya pasal bilik air lah ni. Jadi dia kata masa masuk rumah tu memang ada yang rasa macam tak sedap badan, tak sedap hati. Tapi tak apalah, duduklah juga sebab sewa dekat situ pun murah, dekat dengan kawasan fakulti, kampus universiti. Kejadian pertama berlaku pada minggu-minggu awal mereka semua duduk dekat rumah tu. Mulanya ada seorang yang tegur. Dia kata, rajin pula si Kamilah. Rajin pula si Kamilah tu mandi ya. Jadi bila budak tu tegur rajin pula Kamilah mandi, yang lain ni semua senyap, tak bercakap apa. Tapi mengikut kata Linda, setiap malam dia dengar orang mandi. Dan sejak daripada budak tu cakap Kamilah mandi, semua yang ada dekat dalam rumah tu memang anggap Kamilah yang mandi. Jadi benda tu berlalutan selama seminggu jugalah lama je. Setiap malam dalam lebih kurang pukul 2 ke pukul 3 pagi, dia orang dengar si Kamilah mandi. Jadi tak adalah rasa perasaan takut. Biarkan ajalah Kamilah nak mandi. Mungkin dia jenis yang suka mandi tengah malam, mendapat hawa-hawa tengah malam. Itu tak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya, bila satu hari tu, genap seminggu mereka semua duduk dekat rumah tu, mereka pun ramai-ramailah pergi makan dekat kedai makan yang berdekatan. Bila dah berkumpul ramai-ramai tu, salah seorang daripadanya tanyalah dengan Kamilah, "Kau memang suka mandi tengah malam, kau tak rasa sejuk ke?" Kamilah, mandi. Bila masa aku mandi tengah malam? Jadi bila dengar Kamilah cakap macam tu, yang lain-lain tu semua rasa terkejut lah. Pula, betul ke bukan kau yang mandi tengah malam? Kamilah kata, memang aku tak pernah mandi tengah malam. Dan roommate kepada Kamilah pun bagi tahu yang Kamilah tak pernah keluar daripada bilik. Memang dia tak akan mandi tengah malam. Selalunya Kamilah lah antara orang yang paling awal mandi, iaitu sebelum masuk waktu maghrib. Jadi waktu tengah malam Kamilah tak akan mandi, dan selalunya Kamilah adalah orang yang tidur awal, sedangkan yang lain-lain ni memang tidur lewat untuk study. Tapi sewaktu dia orang tidur lewat untuk study pukul 2, pukul 3, mesti dengar si Kamilah mandi. Walaupun Kamilah tak pernah keluar daripada bilik.
Bila dah jadi kejadian macam tu, semua dah rasa berhati-hati. Ada sesuatu yang tak kena dalam rumah ni. Tapi mereka tak ada pilihan, mereka terus tinggal dekat situ. Dalam minggu kedua, minggu ketiga dan minggu-minggu seterusnya, tak ada lagi kejadian yang pelik berlaku. Mungkin kejadian waktu Kamilah mandi dalam bilik air tu, sebenarnya Kamilah tu makhluk alam sebelah lah kan. Jadi itu mungkin adalah salam perkenalan. Saja nak rasa mesra dengan budak-budak yang duduk dalam rumah tu. Selang sebulan, 2 bulan daripada peristiwa yang pertama, pada satu hari mereka semua beli banyaklah makanan-makanan cekedis. Duduk dalam bilik nombor 2. Bilik nombor 2 terletak di kawasan hadapan. Duduk dekat bilik nombor 2, ramai-ramailah borak dekat situ. Yang tak borak pada waktu tu adalah Aimi. Sebab Aimi kata dia nak buat ulang kaji pelajaran. Aimi pula duduknya dekat bilik yang pertama, iaitu bersebelahan dengan bilik yang kedua. Tengah-tengah diorang borak rancak-rancak ni, tiba-tiba Aimi melintas ke depan bilik nombor 2. Tapi cara Aimi melintas ni dalam keadaan yang slow, penat dan bergerak secara perlahan-lahan. Dengan rambutnya yang panjang, jadi si Linda dan kawan-kawan ni pun panggillah Aimi jalan-jalan kat depan. Buat apa? Mari masuk-masuk ni, cekedisnya banyak, boleh makan ramai-ramai, jom kita bergibah-gibah ni. Jadi bila dah macam tu, semua mata memandang ke arah Aimi. Apa yang Aimi buat? Dia terus berjalan. Sebelum habis dia melepasi bilik yang kedua, dia mendiamkan diri dan memandang ke arah kawan-kawan ni yang sedang berborak. Pada waktu tu semua orang rasa pelik. Kenapa muka Aimi seperti seolah-olah penat dan marah? Jadi mungkin Aimi tu sakit perut kemungkin, ataupun ada apa-apa yang dia nak buat dekat dalam tandas, dan mereka pun semua diamlah tengok keadaan Aimi macam tu dan biarkan Aimi berlalu melintasi bilik nombor 2. Dan selepas Aimi melintas bilik nombor 2, kawan-kawan Linda yang ada dekat dalam bilik nombor 2 tu semuanya mulalah bukanlah mengumpat, tapi mulalah bersoal jawab. Kenapa Aimi macam tu? Kenapa muka dia pelik? Kenapa dia jalan slow-slow macam orang baru lepas bersalin? Jadi Linda bagi cadangan, nanti kalau Aimi melintas sekali lagi untuk balik ke bilik dia nombor 1, dia akan lalu depan bilik kita kan, bilik ni kan. Jadi kita akan tarik dia, kita buatkan dia ceria, happy-happy. Jadi sementara nak tunggu Aimi melintas balik tu, lamalah juga dia orang tunggu sambil borak-borak. Bila dah lama sangat, dia orang pun rasa tak puas hati, ramai-ramai keluar daripada bilik nombor 2, pergi ke kawasan dapur. Nak pastikan kenapa Aimi lama sangat dekat dapur sampai tak melintas-lintas depan bilik nombor 2 untuk balik ke bilik dia yang nombor 1. Jadi bila dia orang sampai dekat dapur, rupanya dapur gelap, kawasan belakang tu semua tak dinyalakan lampu. Rasa macam seram. Jadi selepas mereka nyalakan lampu, tengok dekat dalam bilik air kat kawasan dapur, tak ada Aimi pun. Dia orang pun ramai-ramai dah dalam keadaan yang dah seram-seram sejuk ni, semua bergerak ke bilik nombor 1 dan buka pintu bilik nombor 1, tengok Aimi tengah gini. Rupanya Aimi tengah study pakai earphone kat telinga. Jadi dengan kata lain, Aimi ke yang melintas tadi? Dia orang pun ramai-ramai menyerbulah ke arah Aimi, tanya, tadi kau melintas depan bilik? Aimi pun dengan keadaan yang blur-blur, tak melintas. Kalau melintas, kau dengar tak aku buka pintu bilik? Tak ada kan? Aku duduk kat sini study. Aimi terangkan yang dia memang study sepanjang masa. Buktinya, tak dengar pun bunyi pintu nombor 1 terbuka. Tapi semua budak-budak yang ada dalam bilik nombor 2 nampak Aimi melintas. Alamak, dia orang kata ini kali kedua kejadian pelik berlaku sejak daripada kejadian mandi. Dan malam tu dia orang cubalah buat doa lah ramai-ramai, buat sembahyang ramai-ramai, doa pada Allah Ta'ala, semoga tak ada lagi kejadian sambungan. Sebenarnya rumah diorang ni terletak dekat tingkat 6. Tinggilah juga. Lepas tu dekat setiap tingkap memang tak ada kekisi untuk orang berdiri. Dengan kata lain, kalau terkeluar barang daripada tingkap tu, memang barang tu akan jatuh sampai ke tingkat ke bawah, tingkat ground floor. Memang agak tinggi jugalah. Pada malam tu, semua orang study. Sebabnya besoknya dah nak final exam. Tapi dalam banyak-banyak study tu ada jugalah yang dah terkorban awal. Maksudnya dah tertidur awal. Cerita ni berlaku pada salah seorang ahli budak rumah tu yang bernama Hana. Waktu tu Hana satu bilik dengan yang namanya Syafiqah.
Jadi Syafiqah pula dah tercedera awal, maksudnya dah mengalah awal, dia tidur, dia kata dia dah tak boleh study lagi, otak dia dah penuh. Tinggallah Hana sorang-sorang buat kerja dekat meja tulis dia. Meja tulis dia pula berhadapan dengan tingkap, sebab senang angin hawa malam nak masuk, tingkap pula dibuka. Okey, tengah-tengah dia study tu, sebab esoknya nak exam, tiba-tiba dia dengar daripada arah belakang, iaitu arah katil, ada orang panggil nama Hana, macam tu. Jadi Hana pun pandang ke belakang, nak pastikan Syafiqah ke yang duk mengigau nama dia. Rindu benar je, jarak hanya 2-3 langkah je, rindu betul, tidur baru sekejap dah panggil nama. Jadi dia pun diamlah. Mungkin Syafiqah dalam keadaan tertidur tu tadi, dia memanggil-manggil nama Hana, mengigau. Jadi dia teruskanlah study, tiba-tiba dengar lagi, tapi kali ini panggilannya bukan datang daripada katil, panggilannya datang daripada hujung sudut bilik yang ada di belakang Hana, dengan panggilan yang sama, Hana, macam tu. Jadi Hana terpandang belakang, kali ni dia dah rasa seram sejuk dah. Ni apa hal pula tiba-tiba rasa macam ada orang panggil-panggil dia daripada belakang. Memang sangat jelas suara seseorang memanggil dia, tapi bukan suara lelaki, bukan suara perempuan, dan bukan suara yang sajat ke, bukan. Ini memang suara yang kita tak, mungkin suara dia macam berbisik juga, macam Hana. Kita tak tahu kan sama ada lelaki atau perempuan. Jadi Hana pun teruskanlah study. Bila dia study tu, tiba-tiba panggilan yang sama, tapi kali ini panggilan tu betul-betul ada dekat sebelah dia. Panggil nama dia, Hana. Memang dia tahu panggilan tu datang daripada sebelah kanan badan dia, dan dia pun pandang atas bawah, siapa pula yang pandang dia ni? Pandanglah, siapa pula yang panggil dia ni? Tak sempat apa-apa, tutup buku, meloncat atas katil Syafiqah. Kejut Syafiqah pun bangun dengan keadaan huru-hara, dah tanya kenapa. Jadi Hana pun cerita ada orang panggil. Tengah-tengah dia cerita tu, tiba-tiba dekat tingkap yang terbuka ada orang panggil Hana sekali lagi, dan diorang berdua ni memang macam lipas kudung, lari ke bilik lain. Malam tu dah tak tidur bilik tu, dah tidur bilik lain. Sejak daripada tu diorang kata, kalau malam rasa macam tak sedap aja, tidur dekat bilik lain. Apa yang terjadi dengan diorang semua? Diorang tabah duduk rumah tu sampailah kesudah, sebab masa tu masing-masing dah tahun keempat, dah tahun yang hujung-hujung, nak cari rumah lain banyak pula kerja. Cerita kali ini disampaikan oleh Lin, dihantar pada abang melalui email. Berlaku dekat negeri Pahang, rumah atuk dengan nenek dia. Dia ada satu benda lah, dia kata, sejak daripada kecil sampai atuk nenek dia meninggal dan sampailah dia tua bangka, setiap kali dia kata dia balik rumah atuk dengan nenek, bapak dia memang betul-betul bagi pesanan, jangan tinggal semayang, jangan tinggal solat, jangan tinggal selawat Nabi. Itu je dia kata, apa-apa pun selawat Nabi. Jadi benda tu dah terpahat dalam kepala dia. Tak lama lepas tu dia kata, rumah atuk dia dengan nenek dia ni memang mak bapak dan adik-beradik bapak dia bercadang untuk dirobohkan, direnovate, supaya adik pada bapak dia ni boleh duduk rumah tu. Sebenarnya sayang jugalah mengikut kata Lin, rumah tu nak dirobohkan, sebab rumah tu memang antik. Pada awalnya mendapat tentangan daripada cucu-cucu, iaitu anak-anak kepada cucu-cucu kepada atuk lah ni tadi, atuk dengan nenek, termasuk Lin lah. Sayang nak robohkan rumah macam tu, tak rasa macam tak sedap lah kan, rumah tu dah dibina oleh atuk nenek. Tapi disebabkan oleh terlalu banyak desakan daripada cucu-cucu untuk membiarkan rumah tu kekal keadaannya, membuatkan bapak kepada Lin dan pakcik-pakcik kepada Lin mula buka cerita. Satu-satu cerita diorang buka tentang rumah tu. Sebenarnya rumah tu dikatakan ada sesuatu yang menghuni. Bukan tuan punyanya adalah atuk dengan nenek, tapi tak tahu datang daripada mana. Ada yang beranggapan, adik-beradik bapak dia beranggapan orang hantar, lepas tu benda tu tak tahu nak balik rumah. Dia dah duduk dekat situ, dia dihantar ke situ, duduk je lah dekat situ. Dalam banyak-banyak cerita pakcik-pakcik dia ni, Lin nak ceritakan yang disampaikan kepada abang pengalaman bapak dia. Dia kata satu hari tu, waktu tu bapak dia masih lagi muda, tahun 1990-an lah, 91, 90 lebih kurang macam tu. Pada waktu tu bapak dengan mak dia baru kahwin dan mereka tinggal dekat rumah tu sama-sama dengan mak dia. Dan mak dia pun confirmkan cerita ni adalah cerita benar.
Pada satu malam tu, bapa dia kena tidur awal dan perlu bangun awal sebab nak pergi kerja. Pukul 5 dah keluar pada rumah. Tapi sedang-sedang bapa dia tengah membetul-betulkan badan nak tidur, tiba-tiba dia dengar macam ada benda bergolek dekat atas bumbung. Bergolek tu bukan kecil-kecil punya bergolek. Kalau bumbung kan, rumah kampung kan dibuat daripada zinc kan, kalau rumah-rumah kampung yang lama. Jadi kalau dengar benda yang bergerak di atas bumbung tu, memang boleh sangat jelas gerakannya. Jadi benda tu bergerak daripada dapur sampai ke depan, daripada depan naik ke dapur semula, bunyinya seperti benda yang berguling-guling. Si bapa ni tak ada sakit hati sebab dia kena tidur awal. Dia pun keluar daripada bilik, dia rasa macam dia nak buat sesuatu. Belum sempat dia nak keluar daripada rumah, dia ditahan oleh bapa dia, iaitu atuk kepada Lin. Atuk dia cakap, hati-hati, benda ni bukan sebarangan, dia kata. Bukan makhluk kita, makhluk alam sebelah. Jadi bapa Lin kata, waktu tu dia dah tak ada rasa takut, dia lebih kepada rasa marah. Kenapa pula benda tu duk berguling-guling buatkan dia tak boleh tidur. Dia keluar daripada rumah, dia ambil tangga, dia pergi panjat tangga, dia sendingkan tangga tu dekat bumbung rumah tu, menghala ke tempat bunyi yang paling kuat benda tu berguling. Dia pun panjat tangga, dia tengok dekat atas bumbung. Pada waktu tu, atuk, nenek, adik-beradik, pakcik dia semua keluar daripada rumah tu, nak pastikan, nak tahu apa yang si bapa ni tadi nampak, bapa kepada Lin. Tapi bila dia tengok dekat atas tu, dia tak nampak apa-apa pun. Cumanya yang bagusnya, selepas dia tengok keadaan atas bumbung, dan bila dia turun ke bawah, benda tu dah tak bergolek-golek lagi. Dengan kata lain, benda tu seolah-olah memang tahu dia diperhatikan. Tapi benda tu tak berhenti takat tu je. Pada satu malam tu, bapa dia kena tidur awal juga. Kali ni memang dia kata panas hati. Sebabnya tengah-tengah tidur, pukul 1 pagi, waktu tu tengah memang lena, tiba-tiba dengar benda orang baling pasir. Perang. Bayangkan, dekat atas bumbung zinc orang baling pasir, memang terbangun dah daripada tidur. Memang pandang kiri kanan, aku cepuk jugalah dia kata. Tapi fikir balik, nak cepuk apa? Hari tu tengok dekat atas bumbung, tak ada apa-apa pula dekat atas bumbung kan. Jadi dia pun fikir, tak apalah, kita cubalah ikhtiar dengan baca-baca selawat dan solat-solat. Sempat bapa dia baca selawat, solat-solat malam. Akhirnya benda tu dah tak ada lagi, bunyi balingan-balingan pasir tu. Kalau tidak, memang tak boleh tidur, berdeser macam tu. Tapi tak berhenti kata-kata tu je. Dan kejadian-kejadian ini membuatkan si bapa ni tadi, bapa kepada Lin, dia cakap dengan mak bapa dia yang dia nak keluar daripada rumah tu, nak tinggal dekat satu rumah sewa yang kedudukannya agak dekat dengan tempat kerja dia. Si emak kepada Lin seronok lah kan, nak duduk dengan laki bini dekat rumah sendiri. Boleh malah menghias-hias rumah. Bukan tak seronok nak duduk dengan bapa mentua, mak mentua. Cumanya lebih baik duduk jauh kan, lebih wangi orang kata. Okey. Jadi dia pun bercakaplah dengan bapa dia macam tu. Tapi lepas dia cakap dengan bapa dia macam tu, makin galak dia punya gangguan. Pada satu malam tu, dia dengan bini dia tengah tidur. Betul lah, dia dengan bini dia tidur. Tengah-tengah tidur tu, tiba-tiba dengar macam bunyi tingkap terbuka. Tingkap pula tingkap daun. Jadi dengar macam tingkap terbuka. Dia pun masa tu malas nak buka mata. Tiba-tiba bini dia kejutkan dia. Bang, bangun bang, tengok tingkap bang terbuka, tingkap terbuka. Jadi si suami ni tadi, bapa Lin ni buka lah mata. Tengok, memang tingkap tu terbuka luas. Memang pelik. Jadi bapa dia ni bangun, nyalakan lampu. Dia tak adalah tutup tingkap dulu, nyalakan lampu. Selepas lampu ternyala, tingkap tu tak terbuka pun. Tingkap tu tertutup. Dia dengan laki bini dah berpandangan, ni apa hal pula ni. Jadi dia orang pun sambunglah tidur balik. Tutup lampu. Tengah-tengah baru dia nak tidur, tiba-tiba sekali lagi dia orang dengar bunyi tingkap seperti terkuak. Macam tu kan. Jadi bila dah dengar macam tu, laki bini dia pun bangun dah, tak jadilah nak baring. Tengok ke arah tingkap yang sama. Memang tingkap tu terbuka, bukan tertutup. Sudah lagi sekali jadi. Jadi si bapa ni tadi, si ayah Lin bangun, nyalakan lampu. Dan sekali lagi, tingkap tertutup. Memang tingkap tu tak terbuka. Bapa dia pergi dekat tingkap tu, tengok tingkap tu diselak ke tidak. Memang terselak cantik. Jadi dengan kata lain, yang terbuka tu apa? Entahlah dia kata. Dia pun tak tahu. Tapi memang dia suami isteri nampak tingkap tu terbuka. Cuma tak dapat tahu macam mana nak jelaskan.
Dan kejadian seterusnya membuatkan bapa dengan mak Lin pindah terus daripada rumah tu. Tak nak duduk rumah tu lagi. Biarlah dia orang duduk suami isteri. Rumah kecil pun tak apa. Rumah mak bapak dia ni memang besar. Maksudnya rumah Tok Nenek Lin ni memang besar. Banyak pula biliknya walaupun daripada rumah kayu. Okey. Pada satu malam tu, bapak dia memang biasa kena bangun awal, pukul 4 dah kena bangun. Jadi dia nak tidur yang sangat cukup. Tengah-tengah dia tidur tu, tiba-tiba dia dengar bunyi loceng. Jadi dia fahamlah, kalau loceng dah berbunyi, itu menunjukkan jam menunjukkan pukul 4. Dia kena bangun, siap-siap nak pergi kerja. Jadi dalam keadaan yang dia macam bermalas-malasan ni, dengan keadaan lampu yang tak berapa nak, cahaya yang tak berapa nak nampak dekat dalam bilik tu, maklumlah malam, dia cubalah nak bangun, tapi tak boleh bangun. Dalam keadaan bersusah payah, dia kejut bini dia. Buka lampu, buka lampu, buka lampu. Saya rasa macam saya tak boleh bangun, kaki saya kebas, dia kata macam tu. Jadi, pada ingatan, pada pandangan si bapak ni tadi, mungkin kaki dia kena hempap tau. Kena hempap sesuatu. Jadi, si isteri ni tadi bergegaslah buka lampu bilik tu. Bila lampu tu terbuka, nampak satu kejadian yang aneh dan janggal. Kaki kanan bapak dia ni tegak berdiri seperti seolah-olah macam ada orang yang pegang. Memang lurus kalau ikutkannya. Mana boleh kita manusia kaki tegak macam tu. Abang tak pernah dengar lah kalau ada dari segi perubatan. Tapi bapak dia cuba gerakkan, tak boleh. Seolah-olah hujung kaki dia ni dipegang oleh sesuatu yang menyebabkan kakinya memang tak boleh bergerak. Dah gigih, huru-hara laki bini, tolong-tolong. Yang si suami ni tolong-tolong lah kan. Yang bini tu pula dah tak tahu nak buat apa, keluar daripada bilik, panggil mak bapak mertua, masuk dalam bilik. Huru-hara lah. Selepas diselawatkan, diazankan, barulah kaki tu boleh jatuh balik. Sejak daripada tu, dia orang laki bini berazam memang tak naklah duduk dekat bilik tu lagi, duduk rumah tu lagi. Dia orang pun keluar daripada rumah tu. Dan alhamdulillah lepas dia orang keluar daripada rumah, dia orang tak pernah lagi kena gangguan apa-apa di rumah. Cumanya setiap kali dia orang balik ke kampung, ke rumah mak ayah, dia orang berdoa tidak berlaku apa-apa kejadian yang pelik. Jadi bila dengar cerita daripada si ayah ni, Lin mula rasa macam tak nak percaya, tak nak percaya. Mungkin benda tu berlaku pada tahun 90-an ya, dia kata. Kalau berlaku pada tahun sekarang, mungkin dah tak ada kot. Mungkin benda tu dah pindah ke tempat lain tahun-tahun sekarang ni. Jadi waktu tu pak cik dia pula sambung. Pak cik dia cakap sebelum rumah tu nak dirobohkan, sebenarnya pak cik sendiri dah duduk dekat dalam rumah tu, tidur dalam rumah tu dalam masa-masa terdekat ni. Dan pak cik tu cakap apa? Gangguan tu masih lagi sama, masih lagi ada gangguan, masih lagi keras. Jadi jalan terbaik adalah kita renovate lah rumah ni, supaya benda tu kita nak beritahu yang kita nak duduk kawasan ni, empunya kawasan ni. Cerita yang seterusnya berlaku dekat Pulau Pinang, disampaikan oleh seseorang yang bernama Naim tahun 2020. Naim pula, dia ni bekerja sebagai seorang penghantar barang, parcel kan. Barang-barang tu macam Grab, lepas tu Lalamode. Jadi kerjanya macam tu. Dia memang menjadi rutin. Sebelum dia hantar barang, dia akan telefon customer untuk confirmkan alamat. Siap, kadang-kadang dia minta dekat customer gambar rumah supaya tak terjadi salah hantar rumah. Dan memang itu adalah satu benda yang tak baik lah untuk penghantar barang-barang kalau tersalah hantar rumah. Banyak pula kerjanya. Jadi pada satu hari tahun 2020 ni, abang rasa waktu-waktu COVID kot, waktu ni kejadian ni berlaku, dia pun adalah tugasan untuk menghantar satu barang. Jadi sebelum dia hantar, dia telefonlah owner kepada barang tu. Betul kena hantar sekian tempat, alamat sekian macam ni. Jadi tuan rumah tu kata betul, tak ada masalah, memang betul. Jadi dia pun kata okey, tak lama lagi puan, saya akan sampai rumah puan. Jadi puan ambil lah barang ni. Jadi puan tu kata okey, nanti saya akan ambil. Bila sampai dekat lokasi, dia pun tekanlah loceng, tekan loceng, tapi tak ada orang yang menyaut. Lama juga dia tunggu, dekat 5 minit juga. Nak aja dia letak barang kat depan rumah. Waktu dia baru nak letak barang tu dekat dalam kawasan pagar, tiba-tiba dia nampak pintu masuk rumah tu terbuka. Jadi dia dah tahu tu memang rumah yang sebenar sebab dia dah dapat gambar siap-siap kan. Jadi dia pun tunggulah pintu tu terbuka. Selepas pintu tu terbuka, tak jadi apa-apa. Tekan loceng lagi, teng tong. Biar betul tuan rumah ni bila dia nak keluar.
Dan selepas 3-4 kali tekan loceng untuk memaksa tuan rumah keluar, barulah ada seorang budak perempuan keluar daripada rumah tu. Lepas tu dia berdiri depan pagar. Lepas tu si Naim ni pun bagilah barang dekat budak tu. Budak tu pun ambil barang tu. Dia pun masuk dalam rumah balik. Lepas dah masuk rumah balik, sempatlah si Naim ni tangkap gambar. Tapi tak sempat nak tangkap gambar keseluruhan. Sebab dah terlupa kan nak ambil gambar awal-awal. Nampaklah gambar budak perempuan. Tapi daripada belakang lah nampak kaki sikit, badan sikit. Jadi Naim pun pergilah daripada rumah tu. Selepas 2 jam dia dapat panggilan telefon, maki sekali panggilan telefon tu. Angkatlah telefon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni kata nak hantar barang kat rumah ni. Mana barang ni? Saya dah tunggu 2 jam. Dah saya stuck dekat sini. Saya tak tahu nak buat apa. Saya tunggu awak punya barang. Kalau saya tahu macam ni punya lambat, lebih baik saya pergi buat kerja-kerja lain. Naim dah blur. Puan, saya dah hantar dah barang tu pada puan sekian-sekian masa. Kalau puan tak percaya, saya hantar gambar. Jadi si Naim dia pun hantarlah gambar. Lepas tu puan tu cakap apa? Betul ni rumah saya. Budak ni siapa dia? Budak ni siapa? Saya tak tahu puan, barang ni budak ni yang ambil, anak puan kot. Saya tak ada anak, dia kata. Siapa yang ada dalam rumah ni? Saya seorang je, dia kata. Dan saya tunggu benda tu nak sampai. Daripada tadi saya tunggu benda tu tak sampai. Awak jangan main-main. Awak edit kot gambar ni. Ataupun awak ambil gambar orang lain. Lepas tu awak tempel-tempelkan kata budak. Naim cakap terus terang. Dia kata memang itulah yang ambil barang tadi. Saya sempat ambil gambar tapi tak sempat ambil muka. Puan tu tak tahu nak cakap apa. Dia terdiam dekat hujung telefon. Sebab dia kata itu memang rumah dia, alamat dia, pintu pagar dia, dan keadaan keseluruhan tu memang dia. Cumanya, siapa budak ni? Mana barang tu pergi? Waktu tu, Naim pun tak boleh nak bagi jawapan. Dia pun diam juga. Tapi bila dia cerita dengan kawan-kawan dia kata, mungkinlah makhluk alam lain yang duduk rumah tu, yang mengambil bungkusan tu. Jadi, tuan rumah sebenar tak dapat bungkusan tu. Ada juga yang bagi teori, sebenarnya, yang duduk rumah tu adalah budak tu. Yang telefon Naim tu adalah makhluk alam sebelah. Korang rasa macam mana? Cerita yang ketiga ni disampaikan oleh Arif, berlaku pada tahun 2009, bulan April, dekat satu kampung di negeri Perlis. Abang jarang-jarang dapat cerita daripada negeri Perlis, tapi kalau abang dapat, dan cerita ni memang buat abang rasa macam terfikir 2 kali kecut perut kalau abang hadapinya. Mujurlah keluarga abang semua tak ada apa-apa. Ceritanya macam ni. Dekat rumah tu, kata Arif, tinggal mereka berempat. Mak, ayah, dia dan juga nenek dia. Nenek dia memang dah tua, tapi walaupun tua tapi masih lagi cergas, boleh berjalan, boleh bergerak, tak ada masalah pun. Bukanlah Arif ni tak ada adik-beradik, dia ada adik-beradik, cuma adik-beradik dah duduk dekat negeri yang lain. Walaupun macam tu, setiap hujung minggu mereka semua akan datang balik dekat rumah. Jadi ceritanya berlaku pada waktu tu adalah waktu di hujung minggu. Pada waktu tu, dia kata, lebih kurang pukul 10 pagi, nenek dia panggil dia. Arif, mari sini kejap, dia kata. Jadi Arif pun pergilah sebab dia sayang nenek kan. Walaupun nenek dah tua, nenek tetap seronok, dia kata. Baik nenek dia. Jadi dia pergi kat nenek dia, ada apa nek? Jadi nenek dia rupanya neneknya minta dibelikan kuih. Jadi bila dengar macam tu, Arif pun rasa tak adalah masalah apa, senang hati je. Bukan kuih. Mi moi itu lebih kurang. Salah, moi soup. Apa mi moi. Apa pun salah sebut. Moi soup. Nenek dia suruh belikan moi soup. Arif boleh tak belikan nenek moi soup? Dia kata tak ada masalah. Jadi pada pukul 11 pagi, Arif pun pergi naik motor. Dia start motor, dia teruslah pergi ke lokasi. Bila dia nak sampai dekat lokasi tu, tiba-tiba dia teringat ada sesuatu benda yang perlu dia buat dekat rumah kawan dia. Pergi singgah rumah kawan dia dulu, borak-borak, buatlah perkara yang sepatutnya dia buat. Dah habis-habis borak dengan kawan dia, dia cakap lah, aku tak boleh lama-lama, nenek aku nak moi soup, kata. Satu makanan lah. Jadi dia pun start motor balik, pergilah ke kedai moi soup tu. Sampai dekat kedai moi soup tu, mujurlah masih lagi ada jualan moi soup. Dia pun bungkus moi soup, teruslah start motor nak balik lah ni ke rumah. Dalam perjalanan dia kemalangan. Waktu tu dia kata dia kemalangan, nasib baik dia kata ada ambulan, orang seramai tolong. Dia terlanggar, sampaikan dia punya kemalangan, dia punya teruk, dia punya kaki ni memang sampai masuk besi.
Dia masuk besi pun waktu tu kena operation lah waktu tu. Jadi selepas dia kemalangan, dia dibawa ke hospital. Sampai dia ke hospital ni hari yang sama ni, sampai ke hospital, mak bapak dia datang, mak dia nangis-nangis, ya Allah Arif, ya Allah Arif, macam mana ni keadaannya. Sebab dia kata nampak kakinya memang hancur betul lah. Doktor kata jangan risau, kami akan bawa masuk kayu. Salah, bawa masuk bawa masuk kayu, bawa masuk besi. Jangan risau, kami akan pasang besi, insya-Allah semuanya akan baik. Jadi dalam keadaan kesedihan-kesedihan tu, jam menunjukkan pukul 6 petang. Waktu tu dekat hospital, Arif, mak dengan bapak dia, nenek dia dekat rumah, ada adik-beradik dia yang lain, adik-beradik anak-anak mak bapak dia lah, adik-beradik Arif yang lain ada dekat rumah. Sedang mak dia ni kesedihan tengok Arif ni dalam keadaannya memang tidak mengizinkan, kakinya dah memang teruk. Tiba-tiba dapat panggilan telefon yang mengatakan nenek dia meninggal. Jadi mak bapak Arif ni dah bergegaslah daripada hospital menuju ke rumah. Dapat dua berita yang sedih pada hari yang sama. Anak aksiden, petang pula mak meninggal. Sampai dekat hospital rumah, dia pun teruskanlah pengkebumian nenek dia. Dan kalau tak silap abang, nenek dia dikebumikan pada hari yang sama. Tapi Arif tak dapat tengok segala upacara tu sebabnya dia masih lagi ada dekat hospital. Sedih dia kata dia ada dekat hospital tu sebab tak dapat tengok nenek dia kali terakhir dan tak dapat menunaikan hasrat nenek dia untuk nak makan moi sup tu. Jadi dia pun duduk kat hospital, jalanilah rawatan macam biasa, masukkan besi, cocok-cocok dekat besi tu untuk bagi keadaan kaki tu kembali pulih seperti sedia kala. Jadi selepas 15 hari duduk dekat hospital, dia pun dibenarkan untuk pulang. Cumanya kaki dia ni memang penuh dengan besi. Tak apalah, dia reda je lah. Dan dia pun malas nak tidur dekat dalam bilik, susah nak bergerak. Jadi pada malam tu, dia bercadang nak tidur dekat depan ruang tamu. Dan bila dah menjelang malam, bapak dia pun tariklah Toto, letak dekat ruang tamu. Jadi Arif pun baringlah dekat ruang tamu. Tengah-tengah dia tidur, ni dah masuk ceritanya. Bila tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia rasa kaki dia ni sakit. Tak tahulah, berdenyutnya lain macam. Dalam keadaan samar-samar malam, mujurlah dia kata rumah dia, lampu di kawasan ruang tengah dinyalakan. Jadi boleh nampak lah, walaupun gelap, masih lagi boleh nampak dengan jelas. Dan bila dia buka mata, dia punya terkejut sebab dia nampak nenek dia ada dekat sebelah kaki tempat yang dia kemalangan tu, dengan berpakaian telekong putih. Senyum aja nenek dia. Waktu tu dia tak rasa takut. Dia pandang aja nenek dia sebab rasa bersalah, rindu dan rasa tak dapat nak tunaikan hasrat nenek tu tadi. Tapi dengan hadirnya nenek tu, mukanya senyum molek macam tu, rasa tenang je, rasa macam tak ada terima kasih lah. Dia kata rasa macam terkilan tu makin kurang lah, tak adalah rasa terkilan sangat. Dalam keadaan dia memandang nenek dia, lama kelamaan nenek dia bertukar jadi berasap dan hilang macam tu aja. Pada waktu tu sempat jugalah Arif nangis sebab rindukan si nenek tadi. Dengan pada masa yang sama, rasa macam hasrat terakhir nenek dia tak dapat dia tunaikan. Besok pagi dia cerita dengan mak dia. Mak dia beritahu, mungkin nenek dia datang untuk nak tengok keadaan Arif. Sebab sewaktu nenek dia pergi, semua ahli keluarga dia dekat rumah kecuali Arif. Arif ada dekat hospital sebab aksiden. Sebab itu dia datang, dia nak tengok keadaan Arif. Jadi Arif kata tak ada masalah lah, okey je lah. Mungkin nenek dia memang rindukan dia. Dia pun rindukan nenek dia juga. Jadi malam seterusnya, waktu tu dia masih tidur dekat ruang tamu, tidur dengan keadaan atas Toto, kaki dia masih lagi berbesi-besi. Tengah-tengah dia tidur, lebih kurang pukul 3 pagi, dalam keadaan hujan, ribut kat luar, tiba-tiba dia rasa sakit dekat kaki dia. Dan sebelum dia buka mata, dia yakin yang ada dekat kaki dia adalah nenek dia. Apa yang dia sangka betul-betul nyata, betul-betul berlaku. Bila dia buka mata, memang nenek dia ada dekat kaki dia. Tapi kali ni nenek dia tak pakai telekong. Nenek dia lengkap berpakaian seperti gula-gula, dengan kedua hidungnya disumbat dengan kapas. Waktu tu dia kata dia takut, dia bukan berani, dia takut, tapi dia cuba untuk berani sebab dia tengok tu nenek dia.
Tapi lama kelamaan keadaan nenek dia ni duduk dekat kaki dia ni, bersebelah kaki dia ni, dengan wajahnya yang pucat, dengan hidungnya disumbat dengan kain kapas, buatkan dia rasa berbalah bagi sama ada nak seram ataupun nak gembira tengok nenek datang. Cuma nenek datang dalam, Allahu Akbar, bunyi apa tu? Nenek datang dalam keadaan yang tak berapa nak cun. Jadi dia diam je tengok. Dalam 2-3 minit lepas tu, nenek dia paling ke arah dia, pandang dia macam tu. Muka nenek dia senyum, tapi tetap juga dia rasa memang seramnya lain macam. Dia tarik slow-slow kaki dia ni, dia cuba untuk bangun. Lepas dia dapat bangun, dia pun bertonjet-tonjet dengan keadaan sakit dia, tapi dia teruskan juga. Dia bertonjet-tonjet nak ke bilik mak dia, mak bapak dia, sebab dia takut nenek dia, yang keadaan nenek dia. Dia pun sebelumlah sampai ke bilik mak dia, dia pandang kat belakang nak tengok nenek dia kejar ke tidak. Tak, nenek dia masih lagi duduk dekat situ dengan keadaan mukanya macam, tapi dia kata kainnya tu memang bersih putih, tak ada cacat cela pun. Cumanya keadaan munculnya macam tu, Allahu Akbar, memang abang pun tak berapa nak berani jugalah. Jadi memang dalam fikiran si Arif, itu bukan nenek dia, itu adalah makhluk alam sebelah yang saja datang untuk menguji dia. Waktu dia kejut bilik mak dia, malam tu dia tidur dengan mak dia. Mak dia tanya, dia kata esok pagi dia beritahu. Bila besok pagi dia beritahulah nenek datang dalam keadaan macam tu. Mak dia kata mungkin nenek rindu, tak sempat nak salin baju, mungkin tak sempat nak pakai telekung. Jadi pakai je lah yang tu, datang je lah. Jadi Arif kata untuk malam yang ketiga dia tak tidur, dia nak tunggu nenek dia datang ke tidak. Dia tidur tempat yang sama, dia tidur dengan kakinya yang masih lagi berbesi. Tapi untuk malam yang ketiga nenek dia tak datang, tak ada pun nenek dia datang. Jadi 2 malam berturut-turut nenek dia datang dalam keadaan uniform yang berbeza. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan, mengisi masa-masa di hujung minggu Sabtu Ahad nanti. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Syarifah Syafiqah. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi buat sahabat baik dia, iaitu Aidil Hazrin, yang mana hari jadinya jatuh pada 29 hari bulan 1. Selamat hari jadi buat Aidil, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusannya dunia dan di akhirat. Ucapan yang kedua datangnya juga daripada Syarifah Syafiqah. Dia nak sampaikan ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat mak dan ayah dia, iaitu Encik Alias Hamzah dan Puan Syarifah Hanim, yang mana tarikh perkahwinan mereka jatuhnya pada 1 hari bulan 2 semalam pada 21 tahun yang lepas. Dengan ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan buat mak dan ayah, semoga Allah sentiasa merahmati, semoga Allah memberikan keamanan, kerahmatan dunia dan di akhirat, dan memberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin, dan kekal bahagia hingga ke syurga. Di kesempatan ini abang nak ucapkan daripada JSPL Klan, keluarga besar JSPL, selamat menyambut ulang tahun perkahwinan, ulang tahun buat Kak Junaidah Ijam, yang mana hari jadinya jatuh pada hari ini 2 hari bulan 2. Dengan ucapan selamat hari jadi Kak Junaidah, semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dan sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa tersenyum. Pada kesempatan ini juga abang nak ucapkan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-21 juga buat Kak Asmidar Ramali dan juga suami. Dia mana perkahwinan mereka berlangsung pada tarikh 2 hari bulan 2 kalau tak silap abang. Dengan ucapan selamat menyambut ulang tahun perkahwinan, semoga kekal hingga ke syurga, diberikan rezeki yang melimpah ruah, diberikan rahmat dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan kali ini. 4 cerita. Harap-harap ceritanya menghiburkanlah. Semuanya menarik-menarik. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, siapa-siapa nak beli sambal lara, perapan sate dan juga coklat moist, nak merasa-rasa, boleh tekan link yang abang sediakan di bawah setiap video. Memberi sokongan pada jualan keluarga abang. Hingga berjumpa lagi 2 hari akan datang, hari Isnin, dengan cerita lain yang dihantarkan kepada abang untuk abang sampaikan
sampaikan sebaik yang mungkin. Ada abang dapat komen, bang saya hantar cerita seram dah, tapi bila abang cerita, saya pula seram dengan cerita saya. Kalau tak silap abang cerita hari Rabu hari tu, tapi memang ceritanya memang menyeramkan, terutama cerita yang bapak dia terlanggar payung tu, abang pun seram juga. Hara juga. Okey, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.